Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majlis dengan membaca Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma amma ba'd. Jadi tuan-tuan dan puan hadir pada pagi ini secara di Masjid Hasanah, dan juga yang hadir bersama kita secara maya di dalam Zoom kita ini. Jadi alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala selalunya dan pertamanya kerana limpah kurnianya pada pagi ini dapat kita sambung jangan surah As-Sajdah. Ini termasuk siri yang ke-11. Siri ke-11. Baik. Jadi kalau kita melihat kepada siri-siri sebelum ini, kita telah menyebutkan daripada ayat pertama hingga ayat yang ke-9. Ayat pertama hingga ayat yang ke-9 ini sebenarnya dia merupakan mukaddimah surah. Bukan mukaddimah ceramah, mukaddimah surah. Bahawa maksud perkara pertama, apa yang akan disampaikan di dalam surah ini, dia sangat berkait dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam mukaddimah. Baik, dalam mukaddimah Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan sebelum ini tentang kebenaran Al-Quran yang tiada keraguan turun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tidak hanya risalah itu sahaja benar, tetapi orang yang membawa risalah iaitulah Nabi SAW juga adalah seorang yang benar. Walaupun orang-orang musyrikin mendustakannya, am yaqulu naftarah. Walaupun orang musyrikin mendustakannya, tetapi ia tidak memberikan kesan kepada Nabi SAW dengan maksud bahawa Nabi tetap menyampaikan bal huwal haq. Ini bahkan ianya iaitu Al-Quran itu yang dibawa oleh Nabi SAW kepada masyarakat musyrikin ketika itu adalah sebagai bentuk peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita melihat pada ayat yang keempat, ayat yang kelima, ayat yang keenam, ayat yang ketujuh dan ke-8 dan yang ke-9. Maknanya daripada ayat ketiga, ayat yang keempat sehingga ayat ke-9, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang mampu menciptakan, yang mampu mengurus takdirkan, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan sesuatu yang nyata. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan pada permulaannya penciptaan yang berada di atas dan di bawah manusia. Kemudian didatangkan perihal manusia itu sendiri. Seolah nak kata kalau kamu tak dapat melihat kehebatan, keindahan, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala di langit dan di bumi, lihatlah pada diri kamu sendiri. Ini pada ayat yang ketujuh Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang permulaan manusia, iaitu Adam alaihissalam. Dan kemudiannya disebutkan tentang nasal keturunan Adam, iaitu kita, diciptakan daripada air mani. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan Allah memberikan bekal, alatan kepada kita untuk kita memahami dan juga fikirkan dari sudut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan berupa Al-Quran. Jadi ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-14 yang mana kita akan tengok hari ini, bermulalah ucapan balas
Ayat ke-10 ni akan bermula ucapan balas. Wa qalu a idza dalalna fil ard. Ini setelah mana Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan kan, tadi dalam mukaddimah ayat 1 hingga 9, maka ayat ke-10 ini adalah balas. Ini perkataan balas ataupun jawapan balas orang musyrikin. Jadi sebab itu ayat ke-10 hingga ayat ke-14 ini Allah Subhanahu Wa Taala nak mengukuhkan al-ba'tsu. Al-ba'tsu yang membawa maksud hari kebangkitan. Dan apabila berlakunya hari kebangkitan, maka bagaimana keadaan orang-orang yang kafir pada hari kiamat. Ayat ke-10 hingga ayat yang ke-14. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dulu tentang kemampuan kudrat Allah Subhanahu Wa Taala supaya apa? Supaya dapat difahami Allah juga mampu untuk membangunkan semula. Untuk maknanya menghidupkan semula pada hari akhirat. Ini kemampuan Allah pada ayat 4 hingga ayat 9 itu menunjukkan kemampuan tanpa batasan. Kemampuan ataupun pengetahuan pada keseluruhan, meliputi, pengetahuan yang meliputi segala sesuatu. Maka tidak mustahil pada ayat kemudiannya ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang hari kebangkitan dan ia juga benar. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa. Jadi kalau kita tengok itu flow dia. Baik. Jadi kalau kita tengok apa hubungan kelompok ayat ini, maknanya kelompok ayat 10 hingga 14 ini yang bermula kita kata isi dia yang pertama. Kalau kita buat karangan kan, ada mukadimah, ada 1, 2 ataupun 3 isi, kemudian penutup. So apa hubungan antara isi dengan mukadimah ni? Baik, supaya kita nampak bahawa susunan itu dia sangat cantik dan cermat. Allah SWT susun ayat-ayat Quran. Kerana ayat-ayat Al-Quran ini kita lihat dari sudut sejarahnya, dia adalah wahyu. Maknanya dari sudut penyusunan itu. Penyusunan itu adalah wahyu. Kerana Nabi SAW sentiasa bertalaki dengan Jibril. Hingga kan pada tahun yang akhir 2 kali Nabi talaki dengan Jibril kan. Sebab apa? Sebab jadilah nak susun ayat-ayat ni kat mana, ayat ni kat mana. Sebab itu ijma' para ulama' mengatakan bahawa ayat-ayat Al-Quran ini, susunan ayat-ayat itu dia adalah wahyu. Berbeza dengan surah. Surah ni ada para ulama' yang berbeza pandangan. Maknanya dari sudut susunan surah hari ni kan, daripada mula Al-Fatihah sampai An-Nas. Di tengah-tengah tu ada perbezaan pandangan. Tapi kalau ayat, tidak ada perbezaan pandangan mengatakan susunan ayat itu adalah wahyu. Jadi apabila susunan wahyu, maka susunan itu mesti adalah susunan yang sangat cermat. Susunan yang sangat indah. Mustahil susunan itu adalah sesuatu yang sia-sia. Baik, jadi kita nak tengok apa hubungan daripada mukadimah ayat 1 hingga 9 hingga dan juga ayat 10 hingga 14. Jadi pada ayat 1 hingga 9 kita sebutkan sebelum ni, pada ayat keempat sebagai contoh, ini Allah Subhanahu Wa Taala telah menerangkan keesaannya dan bukti petunjuk, yakni dalam ayat yang keempat, dan Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang risalah dan kerasulannya. Artinya dalam ayat yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala kemudiannya pada kelompok ayat ini, iaitu ayat 10 hingga 14, memberitakan kebenaran hari kebangkitan serta pembuktiannya untuk membantah sikap orang-orang musyrik yang enggan mempercayainya. Baik, dia macam ni. Jadi mukadimah Allah dah sebutkan. Jika menafikan risalah, Allah sebut bal huwal haq. Mereka menafikan Rasul, maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa Nabi adalah orang yang mana memberikan peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir sekali Allah sebut tentang Allah. Siapa itu Allah Subhanahu Wa Taala? Maka Allah itu pencipta, Allah itu pentadbir, pengurus. Ini mengetahui segala sesuatu. Jadi dalam mukadimah ini seolah Allah nak sebutkan bahawa apa yang Allah rencanakan, apa jua yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan,
maka ia bukanlah sesuatu yang mustahil. Termasuklah dalam ayat 10 hingga 14 ini berkaitan dengan hari kebangkitan. Itu dia punya flow dia. Jadi hari ini bertepatan dengan 3 akar akidah. Bila kita sebut usul akidah yang dibawakan oleh surah-surah Makkiyah, surah-surah yang disebutkan ataupun yang diturunkan sebelum daripada hijrah Nabi SAW, dia merangkumi 3 usul akidah, iaitu tauhid, kenabian, ini pembenaran kepada kenabian dan juga risalah, dan juga hari kebangkitan. Itu hubungan dia. Baik. Jadi kita masuk kepada ayat yang ke-10 surah As-Sajdah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu a idza dhalalna fil ardi a inna lafi khalqin jadid bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun. Dan mereka yang kafir itu berkata, adakah apabila kami telah hilang lenyap daripada dalam tanah, kami pula akan hidup semula dalam bentuk kejadian yang baru? Benarkah demikian? Mereka bukan sahaja tidak percaya tentang hidup semula, bahkan sebenarnya mereka tidak mempercayai akan pertemuan dengan Tuhannya. Baik. Jadi nak sebutkan dalam ayat ini adalah bentuk pertanyaan dengan makna sindiran juga. Ya, ini seolah mereka nak kata dari sudut logik akal ni tak logik lah. Kalau orang dah masuk dalam tanah, dah habis hilang, tinggal tulang belulang, tiba-tiba nak dibangkitkan semula. Jadi maknanya tubuh yang maknanya seperti mana sedia kala. Jadi benda yang tak logik bagi mereka. Jadi betulkah demikian? Soalan. Jadi dia sebenarnya membawa kepada mereka tidak mempercayai pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mengingkari hari kebangkitan dan juga sebenarnya hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tengok tafsiran secara umum. Jadi orang musyrikin, mereka tidak mempercayai hari kebangkitan. Bahkan mereka mempersendakan dengan mempersoalkan adakah manusia ini boleh dibangunkan setelah ditanam di dalam tanah. Kalau kita tengok dalam surah Yasin dulu, kita sebutkan antaranya Umayyah bin Khalaf. Dalam ayat yang hujung dalam surah Yasin, ya ini pada ayat 79. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Yasin, qul yuhyi allazi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Ataupun sebelumnya itu mereka menyebutkan Umayyah disebut dalam ayat ini adalah Umayyah bin Khalaf, datang kepada Nabi. Ini dia bawa tulang-tulang yang dah hancur. Dan dia letak depan Nabi. Dia kata, Tuhan, kamu boleh hidupkan yang semula ni. Ni dah hancur ni tulang. Maka Nabi kata, tulang ini akan dibangunkan dan kau pun akan dibangkitkan di akhirat kelak dan kau akan masuk ke dalam neraka. Jadi Nabi sebut depan ke dia. Jadi nak sebutkan pendustaan orang musyrikin ini. Jadi mereka rasa benda itu adalah satu bagi diri mereka benda yang tak logik. Kenapa jadi sedemikian? Kerana kefahaman mereka terhadap konsep ketuhanan. Ini Tuhan bagi mereka adalah sesuatu yang mesti bersifat fizikal, sifat real. Benda yang mesti nampak. Jadi kalau benda yang nampak, maka benda itu mesti akan ada keterbatasan. Jadi mereka melihat dan mengukur kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan kemampuan mereka. Maknanya fikir tak logik lah. Kalau manusia biasa pun kan, ini benda dah hancur lah dalam tanah, tiba-tiba nak dihidupkan semula jadi elok macam biasa balik. Jadi mustahil. Ini pada akal kemampuan manusia. Jadi kalau kita tengok, sebab itu sebelum ini yang saya sebutkan tadi, sebelum daripada ayat ini Allah sebutkan tentang apa? Tentang penciptaan Allah Subhanahu wa taala.
Nak menyatakan bahawa tidak ada sesuatu pun yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak mampu untuk lakukan. Dan pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala alimul ghaibi wasyahadah, mengetahui ataupun menjangkaui perkara-perkara yang ghaib, termasuk perkara yang ghaib adalah hari kiamat. Yang kamu tak tahu, maka ini aku nak bagi tahu. Jadi bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu? Iaitu melalui Al-Quran yang mana dinafikan ada keraguan, sebarang keraguan di dalamnya, la raiba fihi. Jadi apabila Allah menolak keraguan tersebut dan menyebutkan bahawa Allah sebagai pencipta, maka di sinilah maknanya menunjukkan kepada kemampuan dan kekuasaan Allah untuk melakukan perkara yang di luar kemampuan manusia berfikir. Antaranya adalah adanya hari kebangkitan yang mana manusia ini dibangunkan semula. Baik. Jadi sebab itu, tuan, kita tengok di dalam Al-Quran, kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala membezakan di antara lafaz Rabb dan juga lafaz ilah ataupun Allah. Yang kita sebut Al-Quran tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Perkataan Rabb. Baik. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan Rabb kadang-kadang dan kenapa Allah menggunakan ilah ataupun Allah di tempat yang lain? Allah Subhanahu Wa Taala, Allah disembah bukan kerana ianya disembah, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala disembah kerana Allah berhak disembah. Apa maksudnya? Kalau kita melihat orang-orang yang maknanya bukan Islam, orang musyrikin ke ataupun agama-agama yang lain, kenapa Tuhan-Tuhan mereka, berhala-berhala mereka disembah? Kerana nenek moyang mereka menyembah berhala tersebut. Jadi berhala itu disembah oleh nenek moyang mereka, maka mereka pun menyembah hal tersebut. Sebab itu pada ayat yang ketiga Allah Subhanahu Wa Taala sebut litunzira qauman ma atahum min nazirin min qablika la'allahum yahtadun. Jadi mereka ini adalah golongan yang mana telah lama tidak datang peringatan kepada mereka. Mereka buat itu berdasarkan taklid buta kepada nenek moyang mereka. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala disembah kerana Allah itu adalah Rabb. Allah itu yang menciptakan. Allah itu yang maha mengetahui. Kalau tidak ada seorang manusia pun yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, maka tetap kita kena sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana Allah disembah bukan kerana ianya disembah, tapi kerana ia berhak disembah. Sebab apa? Sebab siapa yang menciptakan langit dan bumi tempat kita berada? Siapakah yang menciptakan kita? Yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut sebelum ni. Dalam ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7, ayat 8. Yang Allah Subhanahu Wa Taala cipta bukan sekadar diri kita dan nikmat yang berada di sekeliling kita. Maka berhaklah Allah Subhanahu Wa Taala itu disembah. Walaupun kalau tidak ada seorang pun manusia yang menyembah Subhanahu Wa Taala. Walaupun mungkin generasi kita dulu tidak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala berhak disembah. Sebab itu Allah datangkan perkataan Rabb. Sebab itu kita tengok pertama sekali Allah memperkenalkan kepada Nabi SAW kat dalam surah Iqra. Iqra bismi rabbika. Betul. Sebab apa Rabb? Sebab walaupun mak ayah ataupun keturunan Nabi SAW yang terdekat sampai maknanya Bani Muttalib, Bani Hashim ini, maknanya mereka ini tidak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Nabi SAW perlu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala sebab apa? Sebab Allah itu adalah Rabb. Maka sebab itu Allah datangkan perkataan Rabb. Jadi dalam situasi ini, dalam ayat yang ke-10 ini, Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebutkan balhum biliqa'i rabbihim. Ini Rabb ini memang fokusnya bila disebutkan Rabb adalah Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang mentadbir pusat, Tuhan yang mana mengetahui dari sudut hal-hal yang kecil. Bila kita katakan Rabbatul Bait, Rabbatul Bait ni apa? Suri rumah. Suri rumah ni dia tahu benda-benda kecil. Kan? Simpan apa nama stokin kat mana, kan? Kadang
suami cari nak pergi kerja kan. Cari tak jumpa-jumpa. Tanya isteri tu ada kat atas tu. Cari tak jumpa juga. Bila isteri tengok ada. Sebab apa? Benda-benda yang kecil ni pun diketahui oleh seorang suri runut. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui sedetail-detailnya yang kita sebut pada ayat yang kelima, ayat yang keenam. Detail Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui. Dan Allah mengetahui akan adanya dan menciptakan akan adanya hari kebangkitan. Maka tidak ada sesuatu yang tidak mampu yang Allah Subhanahu Wa Taala lakukan. Tidak ada sesuatu yang di luar kemampuan. Tapi jadi masalahnya adalah apabila orang musyrikin ini dia comparekan kemampuan dirinya dengan kemampuan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dalam bab penciptaan sahaja, bahkan dalam bab azab. Ini bila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan Allah nak mengazab mereka, mereka boleh maknanya dengan sinis mengatakan fa'antir alaina hijaratan, mana tak turun pun batu pada kami ni, tak ada pun. Sombong. Dan mereka boleh mengatakan bahawa kalau betul azab nak datang pada aku, maka aku ni kaya, aku ni banyak pengaruh pemimpin, aku boleh lawan. Ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut neraka ini alaiha 19, ada 19 malaikat yang menjaga. Kita kata kami ni bilangan ramai, lebih pada 19 boleh nak bocor. Jadi nak sebutkan bagaimana sombongnya mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi natijah daripada tidak mengimani hari kebangkitan itu membawa kepada mereka mengingkari pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Sebab apa? Sebab bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hakim, dia ini ketua ataupun hakim, raja bagi sekalian raja. Jadi maka perlu menjalani proses hisab dan pembalasan. Jadi mereka bukan sekadar tak percaya manusia ini akan dibangkitkan, itu permulaannya. Tak juga percaya dari sudut manusia ini akan dihisab dan dibalas segala amalan. Jadi kita tengok di sini, inilah punca kepada segala bentuk kerosakan yang berlaku di atas muka. Ini apabila seorang manusia tidak mempercayai, bukan dia tak percaya, tapi tak benar-benar meyakini. Kalau kita pun sebagai orang Islam, bukan kalau kita tanya pada kita semua, kita percaya ini kewujudan Allah, kita percaya akan adanya hari kiamat. Cuma kadang-kadang amalan kita itu, perbuatan kita itu tak menunjukkan bahawa kepercayaan kita, ataupun mungkin dia tidak menunjukkan sepenuhnya keyakinan kita terhadap perkara tersebut, keimanan kepada hari akhirat itu. Perbuatan kita itu menyebabkan, maknanya ada dari sudut bila buat zalim kepada orang lain tak ada masalah, ambil rasuah contoh tak ada masalah. Sebab apa? Sebab tak benar-benar meyakini bahawa akan adanya hari pertemuan, segalanya akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sekadar maknanya kita percaya manusia akan dibangkitkan, tetapi setiap daripada hisab itu akan dihisab ketika mana liqa'i rabbihim, ya ini ketika mana bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makna di sini balhum biliqa'i rabbihim kafirun, mereka bukan sekadar mendustakan akan hari kebangkitan, tapi mendustakan adanya hisab dan pembalasan. Jadi orang yang mendusta adanya hisab dan pembalasan, inilah orang yang tak takut untuk melakukan dosa ataupun tidak takut untuk menzalimi orang lain. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Ma'un kan, disebutkan ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, tidakkah kau melihat orang yang mendustakan agama, dan din ini juga membawa maksud yang mendustakan hari akhirat. Sebab kita sebut maliki yaumiddin kan, kata ad-din tu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa? Iaitu mereka yang mana ambil hak anak yatim, mereka yang mana tidak mahu untuk membantu orang miskin. Itu hubungan dengan manusia. Dan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala pun maknanya lakukan solat adalah kerana riak. Kerana lupa tujuan solat yang sebenarnya. Jadi nak sebutkan bahawa orang yang mana melupakan ataupun tidak benar mengimani kepada hari akhirat, hari
berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka adalah orang yang ada tendensi, ada kemungkinan yang besar untuk melakukan dosa. Kerana antaranya juga adalah kerana sifat sombong. Sebab rasa dah ada semua benda, tak perlu lagi. Ini benda yang dia ada, nikmat dunia itu mampu untuk dijadikan sebagai benteng ketika mana dia telah mati. Kalau betul ada pun. Itu yang selalu disebutkan dalam Al-Quran. Contoh Abu Lahab, Allah kata ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ini ketika mana sebutkan kepadanya bahawa azab Allah Subhanahu Wa Taala akan datang. Maka dia kata aku ada harta yang banyak, ada kedudukan, jadi aku boleh melawan. Jadi Allah kata pada hari tersebut ma aghna anhu wa ma kasab. Tidak ada lagi bantuan yang untuk maknanya nak halang jika mana Allah Subhanahu Wa Taala nak datangkan azab sayasla narun talahab. Baik. Kita tengok pendetailan pada ayat ini. Allah Subhanahu Wa Taala memulakan ayat yang ke-10 ini dengan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan waqalu. Waqalu. Kalau kita tengok huruf waw di sini, dia ada dua maksud. Yang pertama, maksudnya adalah kesinambungan. Waw maknanya penggunaannya itu adalah kesinambungan daripada perkataan mereka sebelum ini, iaitu Muhammad bukan Rasul, Allah bukan Isa, maka kebangkitan juga tidak mungkin. Kalau kita tengok pendustaan mereka pada ayat yang kedua ataupun ayat yang ketiga, am yaqulu naftara, yakni mereka mengatakan kepada Al-Quran dan juga kepada Nabi SAW, ini Muhammad bukan Rasul, dan kenapa Allah mendatangkan ayat-ayat tentang keesaan Allah? Kerana mereka juga mempertikaikan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bukan Esa. Ini mengadakan syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ayat itu tak disebutkan mereka mengatakan syirik, tapi bila Allah sebutkan tentang keesaan Allah melalui penciptaannya, itu menunjukkan bahawa ada bentuk, maknanya ada argumen syirik yang mereka sebut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Al-Kafirun ada sebutkan. Jadi dia berturutan, mengingkari Nabi dan juga risalah, mengingkari keesaan Allah, dan kemudian waqalu, kesinambungan kepada pengingkaran, iaitulah mereka mengingkari juga akan adanya hari kebangkitan. Itu makna waw tu, maksudnya kesinambungan. Kalau kita sebut ataf lah, kesinambungan. Baik. Waw di situ ada juga membawa maksud keadaan, hal, iaitu keadaan mereka yang rasa pelik, yang akan dibangkitkan semula setelah tertanam di dalam tanah. Maknanya dia bukan maksud kesinambungan, dia lebih kepada keadaan mereka. Bila disebutkan tentang hari kebangkitan, mereka rasa pelik. Betul ke ada? Tak logik lah ada. Jadi keadaan mereka itu disebutkan, maknanya perkataan waw di sini menunjukkan kepada hal. Ini keadaan mereka ketika itu. Baik. Kemudian kalau kita perasan, ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan hal pendustaan mereka terhadap Rasul dan risalah pada ayat yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan lafaz yaqulun, am yaqulun pada ayat yang ketiga. Yaqulun ini membawa maksud ataupun ia didatangkan dalam bentuk present tense. Ini sesuatu yang berlaku pada waktu itu, halin, dan juga sesuatu yang akan datang, berterusan, mustaqbal. Namun ketika mana menyebutkan tentang keingkaran mereka terhadap hari kebangkitan, maka disebutkan dengan lafaz waqalu. Dalam bahasa Arab dia panggil fi'lul madhi. Jadi tips kepada tuan-tuan dan puan, untuk kita tadabbur Al-Quran, pada permulaannya kita kenal dulu perbuatan ataupun fi'il itu, dia mudhari' ke dia madhi. Walaupun mungkin kita apa dia pula ustaz ni mudhari' madhi ni kan.
Mungkin kalau dah biasa maksudnya masuk kelas bahasa Arab mungkin pernah dengar lah. Tapi tak apa. Kalau tak biasa pun maknanya permulaannya itu kita tahu. Jadi mudhari' ni menunjukkan kepada waktu yang berlaku sekarang dan juga akan datang, mustaqbal. Dan madhi ni maknanya sesuatu yang telah berlalu. Jadi bila kita faham dua tu dulu, lama-lama maknanya ketika mana kita masuk kuliah-kuliah tadabbur, bila kita selalu didedahkan tentang tu, kita akan faham. Dan ini antara kunci utama kita faham tentang ayat Quran. Ini kita tahu perbuatan itu disebutkan bagaimana bentuknya. Okey. Jadi di sini kenapa hal sedemikian yang berlaku, iaitu pendustaan mereka terhadap Rasul dan risalah digunakan lafaz present tense, dan tentang hari kebangkitan digunakan lafaz past tense. Ini pendustaan mereka terhadap Nabi SAW tidak berlaku kecuali selepas daripada baginda diutuskan. Maknanya sekarang waktu tu, waktu Nabi SAW telah diutuskan, itulah maknanya bermulanya pendustaan mereka terhadap baginda. Dan pendustaan itu berterusan sampailah mana kematian mereka sendiri. Maka disebabkan itu menggunakan present tense. Sebab present tense ini menunjukkan pada waktu itu ataupun pada waktu continuous tense yang berterusan. Sebab Nabi SAW sebelum daripada Nabi dibangkitkan menjadi Rasul, kita tahu bahawa Nabi SAW digelar Al-Amin. Nabi maknanya dipuji dari sudut sifat Nabi yang amanah, yang jujur. Bahkan dalam peristiwa nak meletakkan batu Hajarul Aswad kan, mereka bersepakat bersama dengan Nabi sebelum Nabi diutuskan. Mereka juga percaya Nabi ni sampaikan Nabi ni macam jadi bank. Bank. Yang ni dia pun letak bagi duit Nabi simpan. Sebab apa? Sebab percaya dengan Nabi SAW. Jadi kenapa tiba-tiba ketika mana Nabi SAW dibangkitkan menjadi Rasul, kenapa mereka mendustakan? Kerana dia beza di antara orang yang saleh dengan orang yang musleh. Sebab apa? Sebab orang yang soleh, kalau tuan-tuan dan perempuan jadi seorang yang baik, sebenarnya kita tak kacau orang pun kan? Jadi seorang yang baik, orang tak kisah pun kita jadi baik kan? Tak apa, tak ada masalah jadi baik. Tapi bila mana kita menjadi orang yang nak membaikkan orang lain, musleh, kan? Kita telah pergi kepada daerah kefahaman, kita telah pergi kepada daerah pemikiran orang lain. Jadi nak membetulkan kefahaman orang lain, nak membetulkan pemikiran orang lain, dan orang akan rasa benda tu ofensif. Rasa benda tu, kenapa kau nak sibuk-sibuk tentang hal aku? Siapa kau? Jadi bila nak menjadi muslah itu, maka di situlah berlaku pendustaan. Jadi begitulah tabiat dakwah ni. Kalau kita nak menjadi orang yang soleh, tak ada orang nak kacau kita. Kita boleh hidup senang. Tetapi itu bukan sunnah yang dibawa oleh Nabi SAW semata-mata nak menjadi orang yang soleh. Tapi kita nak juga menjadi orang yang musleh, orang yang mana mengislahkan orang lain. Dalam satu kaedah yang dibawa oleh Hasan Al-Banna, aslih nafsaka wad'u ghairaka. Iaitu islahkan, iaitu perbaiki diri kamu dan juga ajak orang lain dalam masa yang sama. Bukan bermakna kata kita nak perbaiki diri dulu sampai ke mati kita duk perbaiki diri, sentiasa kita perbaiki diri. Tapi maknanya dalam masa memperbaiki diri dan cara untuk memperbaiki diri itu pun maknanya antaranya kita ajak orang lain. Kerana kita ajak orang lain ni bukan sebab kita ni baik sangat, tapi kerana maknanya kata kita juga nak sama-sama melakukan kebaikan tersebut. Jadi ini yang berlaku pada Nabi SAW. Kenapa selepas diutuskan baginda didustakan? Kerana adalah musleh. Jadi peranan sebagai orang yang nak mengislahkan orang lain. Baik. So dalam hal ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam present tense kerana pendustaan mereka tidak berlaku kecuali selepas daripada baginda diutuskan. Adapun pengingkaran terhadap hari kebangkitan ini bukan berlaku selepas Nabi diutuskan.
memang kepercayaan mereka turun-temurun. Ini sejak zaman nenek moyang mereka. Maknanya sebelum daripada Nabi SAW diutuskan lagi pun, mereka telah tidak mempercayai adanya hari kebangkitan. Sebab itu dalam surah Al-Insan, kan sangat rapat kan surah hubungan antara surah As-Sajadah dengan surah Al-Insan. Kita sebut di awal-awal dulu. Antaranya kenapa? Kerana surah Al-Insan menyebutkan tentang hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam nakun syai'an madzkura. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang makna mereka ini telah lama tidak meyakini tentang adanya hari kebangkitan. Baik. Sebab itu dia datang dengan bentuk past tense. Ini benda yang dah lama. Cuma kadang-kadang dalam Quran bila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan past tense, dia tak semestinya menunjukkan perkara yang telah lalu. Asalnya macam tu, benda yang telah lalu. Tapi kadang-kadang Allah sebutkan dalam bentuk past tense untuk menunjukkan kepastian bahawa ia mesti berlaku seperti mana ia telah pun berlaku. Saya pernah sebut sebelum ni. Ini contoh bila Allah sebutkan tentang kiamat. Iza sama'un fatarat, ketika mana langit terbelah. Iza syamsu kuwirat, ketika mana matahari telah dikutupkan. Ini telah terbelah langit. Ini disebutkan dengan perkataan telah, menunjukkan kepada past tense. Adakah ia telah berlaku? Tidak. Tapi menunjukkan bahawa sesuatu yang telah berlaku mustahil dapat dinafikan. Kita mula kelas tadi 11:05. Benda dah berlaku dah. Siapa yang nak nafikan? Semua orang tengok jam tadi, contoh 11:05. Maka itu adalah benda yang tak boleh dinafikan. Kadang-kadang past tense dia datang macam tu. Cuma dalam konteks ayat ini menunjukkan maknanya kefahaman mereka terhadap hari kebangkitan, maknanya pendustaan mereka terhadap hari kebangkitan telah berlaku sebelum daripada Nabi SAW diutuskan lagi. Baik. Dan disebutkan waqalu, iaitu perkataan mereka disebutkan dalam dua hal, iaitu kerasulan dan kebangkitan. Tapi tidak dalam tauhidan, kerana mereka mengingkari Allah tapi menolak keesaannya. Okey, baik. Kalau kita tengok tadi, ketika mana ayat yang ketiga Allah sebut am yaqulun, sebutkan mereka berkata. Kemudian pada ayat yang ke-10 Allah kata waqalu aiza, yani mereka juga telah berkata. So ayat ketiga berkaitan dengan mereka mengata kepada Rasul dan juga risalah yang dibawa oleh Rasul. Dan yang ke-10 adalah mereka menyebutkan tentang hari kiamat. Ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut mereka mengatakan ataupun telah mengatakan. Tapi dalam bab Allah Subhanahu Wa Taala mencipta langit dan bumi. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah tak datangkan perkataan mereka. Ini tak mendatangkan penafian mereka. Kerana mereka tidak menafikan Allah Subhanahu Wa Taala mencipta langit dan bumi. Dalam surah Luqman, surah sebelumnya. Surah sebelum daripada surah As-Sajadah, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat 25, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah qul alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Jadi jika ditanyakan kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menyebutkan Allah. Siapa tu merujuk kepada siapa? Ini merujuk kepada orang musyrikin, mereka akan mengatakan Allah. Tapi itu tak bermakna mereka beriman pada Allah. Mereka hanya menyatakan langit dan bumi ni ciptaan Allah kerana nenek moyang mereka kata macam itu. Bukan kerana mereka beriman sesungguhnya Allah itu adalah Rabbil Alamin. Tapi ia adalah ikutan. Sebab tu tak kisah kalau maknanya dari sudut nak sebut siapa cipta langit dan bumi. Tapi nak sembah siapa, sembah pilih siapa-siapa pun. Jadi masalah mereka adalah bukan tidak mengakui adanya Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi mereka menolak keesaan, yakni menolak tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia tak bermakna seorang itu dia beriman. Ada juga maknanya ada orang mengatakan orang musyrikin ni beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala dari sudutnya. Jadi dia sebenarnya bukan beriman. Sebab beriman ni dia tak boleh separuh-separuh.
Beriman Allah sebagai Rabb tapi tak beriman Allah sebagai sesuatu yang disembah. Dia tak beriman. Sebab iman ni mana boleh separuh-separuh. Dia beriman Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta, dalam masa yang sama beriman Allah Subhanahu Wa Taala sebagai yang layak disembah. Baik, disebutkan melalui ayat ini, dikatakan bahawa ayat ini adalah lafaz yang disebutkan oleh Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf macam dalam surah surah Yasin tadi disebutkan tadi. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sebut waqalu, ini menunjukkan kepada jamak. Jamak ni pula maksudnya adalah ramai. Ramai maknanya 3 ke atas. Jadi kenapa? Kerana itulah pegangan orang musyrikin. Walaupun ayat tu mungkin sepatutnya Allah kata waqala, dia telah berkata, yakni Ubay bin Khalaf. Tapi Allah kata waqalu, kerana walaupun kalau Ubay saja yang berkata, tapi kefahaman itu adalah kefahaman yang dipegang oleh orang musyrikin. Kerana apa? Kerana mereka juga memperakui. Ini satu benda yang penting. Jadi dengan Quran ini kita boleh tengok dari pelbagai sudut. Jadi nak menunjukkan kalau ada satu benda yang salah disebutkan oleh seseorang, ini ahli dalam kumpulan dia, kalau dia ada disebahkan kepada kumpulan dia ataupun orang terdekat dia yang tak tegur dia, menunjukkan bahawa orang itu mempersetujui ataupun memperakui apa yang dibawa oleh orang yang salah tadi. Jadi sebab itu maknanya perlu adanya muslah, perlu adanya islah. Kalau mana ada seorang yang sebut benda yang tak patut ataupun yang tak betul, kita kena tegur. Sebagai orang yang mungkin terdekat dengan dia, orang yang mungkin kalau berada office mate ke, roommate ke, ataupun anak-anak kita ke dan sebagainya, kita mesti jalankan tanggungjawab untuk baik. Waqalu aidza dhalalna fil ard. Ini pertanyaan ini itu adalah isim istifham. Bila persoalan, dia boleh jadi persoalan ini dengan hal, dengan hamzah itu sendiri yang membawa maksud bermaksud persoalan. Di pertanyaan mereka yang mana rasa pelik dan beranggapan mustahil lah. Mustahil selepas manusia hancur dalam bumi dan bercampur tanah akan dibangunkan semula. Dalal, perkataan dalal itu maknanya hilang, iaitu telah dikebumikan dalam tanah. Maknanya hilanglah jasad manusia. Jadi ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala membenarkan risalah, maka disebutkan ia turun daripadanya tanpa keraguan. Apabila menegaskan tauhid, maka disebutkan langit dan bumi. Tapi ketika memberitakan kebangkitan, tidak menyebutkan dalil. Okey, apa maksudnya di sini? Baik sini. Ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan Al-Quran tanzilul kitab la raiba fi min rabbil alamin, maka Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bahawa buktinya adalah kekuasaan Allah. Ini Allah Subhanahu Wa Taala yang mana turunkan Al-Quran, Allah yang sama menurunkan, Allah yang sama menciptakan langit dan bumi. Ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan tauhid, disebutkan langit dan bumi sebagai menunjukkan tidak ada sesiapa yang mampu cipta langit. Tak ada siapa yang mampu mencipta bumi ni. Menunjukkan tauhid, keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sahaja yang mampu menciptakan. Maka itu adalah merupakan dalil. So kita balik kepada mesej tadi. Ada 3 mesej tadi. Iaitu tauhid, kenabian dan hari kiamat. Dalam soal kenabian dan juga risalah, Allah datangkan pembenarannya itu adalah melalui keesaan Allah. Tentang tauhid, Allah datang dengan ciptaan langit dan bumi. Menunjukkan tidak ada siapa pun yang mana campur kekuasaan Allah dalam menciptakan langit dan bumi. Kerana manusia sendiri berada dalam bumi itu diciptakan selepas itu. Baik, tapi di dalam bab berkaitan dengan hari kiamat, Allah Subhanahu Wa Taala tak sebut pun dalil, dengan maksud tak sebut pun dari sudut penegasan nak menyatakan tentang hari kiamat. Jadi kenapa? Kerana dalilnya sebenarnya dia ada dah disebutkan dalilnya, iaitu ketika ketika mana disebutkan kekuasaannya menciptakan buat kali pertama daripada tanah, maka dia mampu menghidupkan semula seperti keadaan tersebut.
Jadi walaupun tak disebutkan dalil ataupun tak disebutkan hujah lah, dalil di sini maksudnya hujah. Tak disebutkan hujah secara terang-terangan tentang benarnya hari kiamat. Tapi Allah sebutkan, dia panggil mafhum, yakni daripada ayat ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, kalau Allah Subhanahu Wa Taala mampu menciptakan kamu wahai manusia buat kali pertama daripada tiada kepada ada, bahkan disebutkan penciptaan Adam alaihissalam daripada tiada kepada ada, nak membangunkan semula kamu maka itu lebih mudah. Contoh. Kalau seorang kalau sebuah kereta, nak menghasilkan sebuah kereta ni, maka dia memerlukan pelbagai bentuk tenaga pakar, kan? Nak menghasilkan sebuah kereta. Tapi ketika mana kalau kereta tu rosak, mungkin dia rosak bahagian enjin. Tak perlu nak kumpulkan semua pakar-pakar yang cipta kereta itu untuk maknanya nak baiki enjin. Hanya pergi kepada orang yang pakar dalam bidang enjin je lah, kan? Maknanya lebih mudah. Walillahil masalil a'la. Mana Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan manusia daripada tidak ada kepada ada, maka kalau sekadar nak membangunkan semula kamu yang yang telah ada tu, yang mati, yang tertanam dalam tanah itu, maka itu sangat senang bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut summa yu'iduhu wa huwa ahwanu alaihi. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala seolah maknanya membalikkan semula dalam keadaan, maka itu satu benda yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ciptakan manusia daripada tiada kepada ada pun mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Nak membangunkan semula benda mudah, ya. Kadang-kadang kalau rosak kereta pun maknanya kadang-kadang ada benda kita boleh buat sendiri. Kita bukan pakar pun, kan? Tayar pancit ke, maknanya kita boleh tukar sendiri, kan? Jadi benda itu, benda yang kerosakan yang berlaku selepasnya itu benda yang mudah untuk diuruskan. Sebab asal tu itu yang payah. Jadi begitulah, ya, walillahil masalil a'la, nak menunjukkan maknanya kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Yasin, qul yuhyi alladhi ansha'aha awwala marrah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kali pertama manusia, maka lebih mudahlah Allah Subhanahu Wa Taala nak membangunkan semula. Baik. Wa qalu a idza dhalalna fil ard a inna lafi khalqin jadid bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun. Jadi orang musyrikin ini tidak mempercayai akan dibangkitkan semula seperti penciptaan baharu. Inna lafi khalqin jadid. Keingkaran itu bukan sekadar dibangkitkan, tetapi semua hal berkaitan dengan akhirat. Iaitu mereka berada dalam denial. Denial ini maknanya rasa menolak. Ini dah tahu kebenaran tapi tolak. Itulah makna kafir. Kerana kafir ini bukan semata-mata tidak tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kafir ini dia bagi dua. Ada kufur minal millah, ada kufur ta'ah ataupun kufur disebabkan maksiat yang kita sebut sebagai fasik. Fasik ini dia berada di dalam daerah kufur, tetapi dia tidak kufur membawa masuk keluar dari agama, tak. Kerana kufur itu membawa masuk orang yang menutup pintu hatinya daripada menerima kebenaran. Dia boleh jadi orang itu kafir dengan menutup menerima kebenaran, tak masuk Islam, maknanya dia tak beriman pada Allah. Tapi dia boleh jadi dia adalah orang Islam tapi menutup pintu hatinya daripada menerima kebenaran. Ini adalah orang fasik. Baik. Jadi berada dalam denial akan setiap perbuatan yang dilakukan akan dihisap kerana menyebabkan mereka tidak bebas melakukan mengikut kehendak nafsu mereka. Jadi saya sebutkan tadi, apabila seorang itu tidak beriman dengan hari kiamat, antara sebabnya mereka berada dalam denial. Ini mereka menolak tentang rasa benda itu betul. Sebab apa? Sebab kalau mereka mengimani dengan agama, pada agama, maka menyebabkan mereka rasa tak bebas nak buat apa saja. Nafsu ni akan disekat. Aku cari duit nak penat, tiba-tiba nak kena zakat pula.
baik tak payah ambil agama. Aku cari duit penat-penat, tiba-tiba nak kena bagi kepada orang miskin. Baik tak payah beragama. Ini mereka rasa istaghna, rasa diri ini perlu dibebaskan daripada agama. Sebab agama itu dilihat sebagai mengungkong diri dia daripada kebebasan yang mutlak. Islam ada kebebasan, tapi setiap perkara di dalam kehidupan kita ini tidak ada sesuatu yang dinamakan kebebasan mutlak. Kerana di setiap kebebasan itu pun dia ada hak dan juga ada tanggungjawab. Baik. Pengingkaran mereka keluar daripada mulut mereka. Namun pengingkaran boleh terjadi dengan perbuatan. Ini penting. Allah Subhanahu Wa Taala sebut jadi waqalu. Mana menunjukkan mereka ini menyebutkan dengan mulut. Pengingkaran dengan mulut. Tapi hari ini kita tengok kadang-kadang ada orang yang mana dia mengaku di Islam. Dia tak mengingkari, tak percayalah. Adanya hari kebangkitan, mustahil lah. Macam kata-kata orang musyrikin kan. Mustahil lah dari sudut Allah boleh bangunkan semula. Itu lisan. Mungkin tidak ada kita sebagai orang Islam, tak ada orang sebut sedemikian. Tapi maknanya perbuatan kita kadang-kadang tidak menunjukkan kepada keyakinan kita terhadap adanya hari. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut, didahulukan pertemuan dengan Tuhan berbanding kekufuran, menunjukkan kekufuran yang berterusan dan teguh. Okey, maksudnya macam ni. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tersebut balhum bi rabbihim kafirun? Balhum bi rabbihim kafirun. Ataupun kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tak menyebutkan didahulukan pertemuan dengan Tuhan berbanding kekufuran? Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebut balhum kafiruna bi liqa'i rabbihim? Kenapa Allah tak mendahulukan kafir berbanding pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Dia faham tak soalan dia tu? Ayat ini Allah sebut balhum bi liqa'i rabbihim kafirun. Kalau ikut bahasa, hum itu menunjukkan kepada siapa? Siapa hum tu? Itu mereka. Mereka itu siapa? Sepatutnya balhum kafiruna bi liqa'i rabbihim. Itu mereka itu adalah orang-orang yang kafir yang mana mendustakan pertemuan dengan Tuhannya. Tapi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebut balhum bi liqa'i rabbihim kafirun? Itu persoalannya. Jadi kerana nak menunjukkan bahawa kekufuran mereka ini adalah satu bentuk yang berterusan. Berterusan. Balhum bi liqa'i rabbihim. Jadi setiap perbuatan ataupun setiap hujah yang menjurus kepada adanya pertemuan, mereka akan dustakan. Itu maksudnya. Setiap perkara yang menjurus bahawa inilah bukti bahawa akan adanya hari kebangkitan, maka setiap bukti-bukti itu maka mereka akan terus berterusan menafikannya. Ini berada dalam keadaan denial tadi. Baik. Kemudian ayat yang seterusnya, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, qul yatawaffakum malakul maut allazi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Katakanlah wahai Muhammad, nyawa kamu akan diambil oleh Malikul Maut yang ditugaskan berbuat demikian ketika mana habis ajal kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Tuhan kamu untuk menerima balasan. Baik. Ayat ini adalah ayat berbentuk bantahan. Ayat 10 tadi menyebutkan pengingkaran orang musyrikin terhadap hari kiamat, hari kebangkitan, hari pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ayat yang ke-11 ini bantahan terhadap pengingkaran mereka akan hari kebangkitan, iaitu kamu akan mati. Bahkan nak kata kamu yang akan mati sebenar-benarnya dan akan balik kepada Tuhan kamu, Allah utuskan malaikat maut. Baik. Tafsir ayat ini, disebabkan pengingkaran mereka pada ayat 10, maka pada ayat 11 Allah Subhanahu Wa Taala membantah dengan menyuruh kepada Nabi SAW untuk mengkhabarkan kepada mereka bahawa malaikat maut akan mencabut nyawa mereka pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kalian akan dibangkitkan
pada hari semua manusia dibangkitkan untuk menjalani proses hisab dan juga pembalasan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala cover dua-dua. Dari sudut mereka akan dibangkitkan dan proses hisab dan pembalasan yang mereka nafikan balhum biliqa'i rabbihim kafirun itu turut maknanya Allah sebutkan akan menjalani proses tersebut, hisab dan juga pembalasan. Jadi ayat ini menegaskan dan mengukuhkan hari kebangkitan disertai dengan ancaman serta penegasan bahawa zat yang menciptakan manusia pada kali yang pertama pasti mampu untuk menghidupkan kembali. Ini summa ila rabbikum, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala Rabb yang menciptakan pada kali yang pertama mampu untuk menghidupkan kembali manusia yang telah mati. Baik. Persoalan, kenapa dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut qul yatawaffakum malakul maut? Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tak sebutkan terus kamu akan mati dan kamu akan balik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa ada perkataan malakul maut? Baik. Jadi yang pertama kerana Nabi SAW pada permulaan ayatnya qul ni menunjukkan bahawa Nabi diarahkan. Jadi kenapa dalam surah Al-Kafirun sebagai contoh kan? Kenapa Nabi SAW sebut qul ya ayyuhal kafirun? Kenapa Allah kata qul? Kerana nak menunjukkan bahawa Nabi menyebutkan wahai orang kafir itu bukan lisan Nabi yang sebut. Bukan kerana dalam hati Nabi nak sebut kepada orang-orang kafir, tak. Indahnya bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut qul ya ayyuhal kafirun. Ini menunjukkan ketegasan ataupun prinsip surah Al-Kafirun kan. Ketegasan prinsip dari sudut agama ini tak boleh buat main. Nak sembah setahun agama Tuhan yang lain, boleh sembah Allah setahun, tak boleh. Prinsip itu tegas, tetapi lembut dari sudut pembicaraan. Macam mana lembut? Dari sudut Nabi SAW tak menghukum sesiapa pun kafir. Kerana yang disebutkan, yang menyebutkan kafir itu siapa? Allah. Allah yang suruh Nabi sebut qul. Bukan Nabi kata wahai orang kafir, tak. Tapi Allah kata wahai Muhammad, sebutlah. Qul ya ayyuhal kafirun. Allah Subhanahu Wa Taala berhak menunjukkan ataupun menyebutkan kafir. Sebab apa? Sebab Allah mengetahui. Dalam surah Al-Masad kan, ayat 2 surah selepas ataupun surah selepas tu kan, Allah sebutkan maknanya cerita tentang dia akan masuk ke dalam neraka, menunjukkan dia mati dalam kekufuran Abu Lahab. Jadi Allah berhak kerana Allah mengetahui. Sebab itu surah Al-Kafirun ni walaupun ia turunnya di awal-awal Nabi SAW berada di Mekah, Nabi tak terus tinggalkan dakwah. Sebab apa? Kalau kita lah fikir kan, Allah dah sebutkan mereka ni orang kafir, dah buat apa lagi nak dakwah mereka? Tak. Nabi fikir dari sudut walaupun Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan bahawa mereka ini adalah orang kafir, kerana dalam pengetahuan Allah, Allah tahu bahawa mereka ini akan mati dalam kekufuran. Tapi tak semua. Nabi tak tahu siapakah yang akan mati dalam kekufuran. Maka Nabi SAW tetap menyampaikan dakwah. Jadi bila mana ada perkataan qul, ini menunjukkan penegasan bahawa Nabi SAW ataupun berita itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah ingin Nabi SAW tegaskan bahawa benda ini adalah benda yang bukan kamu cakapkan. Kerana Nabi SAW sendiri tidak mengetahui perkara yang gaib. Yang tahu siapa? Alimul ghaibi wasyahadah. Kita faham bahawa Nabi SAW asalnya tidak mengetahui perkara yang gaib kecuali apa yang Allah beritakan berkaitan dengan kematian seseorang. Nabi tahu tak tahu? Bila orang tu akan mati, bila orang ni akan mati, tak tahu. Kerana itu adalah perkara yang gaib, maka Allah kata qul, katakanlah wahai Nabi, yatawaffakum malakul maut, yang mana yang akan menyebabkan kematian kamu adalah apabila Allah mengutuskan malaikat maut. Dan disebutkan malaikat maut itu adalah untuk mengingatkan akan kematian, walaupun mereka tidak mengingkarinya, tapi kehidupan dunia telah menutup pandangan mereka terhadap kemungkinan adanya hari kebangkitan dan supaya bersedia dengan. Apa maksudnya? Maksudnya sini, hikmah Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan malakul maut adalah mereka tak menafikan kematian.
maknanya mereka tahu maknanya orang tu akan mati, setiap orang memang akan mati. Orang yang bukan Islam pun tak nafi bahawa mereka akan mati. Tapi yang dinafikan itu adalah kehidupan selepas mati. Maka Allah datangkan Malikul Maut itu untuk mengingatkan bahawa kehidupan selepas mati itu adalah satu yang benar. Kerana ada malaikat maut yang bersedia untuk mengambil nyawa-nyawa manusia. Yang menyebabkan maknanya kehidupan dunia mereka ini, kerana mereka mencintai ataupun berfikiran, maknanya semua berkaitan, berkonsepkan keduniaan, telah menutup pandangan mereka terhadap ada kemungkinan adanya hari kebangkitan, dan menunjukkan bahawa mereka telah tidak bersedia untuk menghadapi. Saya pernah terbaca satu kata-kata daripada orang yang bukan Islam. Itu kata-kata yang disebutkan. Dia adalah orang yang bukan Islam tapi dia orang yang baiklah. Cuma tak cukup sekadar baik kan. Ini kita perlukan kepada keimanan. Cuma disebutkan satu benda yang dari sudut logik akal dia lah. Dia kata dia tak mempercayai dari sudut adanya hari kebangkitan. Tapi apa yang disebutkan oleh Nabi SAW ada kemungkinannya benar. Ada kemungkinannya benar. Sebab Nabi SAW itu adalah benar. Ini apa yang dia sebut. Jadi kalaulah dia buat baik, ini bermakna kalau apa yang Nabi SAW sebutkan itu benar, dia dah buat baik lah. Kalau tak benar pun, maknanya dia pun masih lagi berada dalam keadaan baik. Ini pada logik akal dia. Walaupun bagi kita maknanya tak cukup sekadar baik. Ini mesti didahulukan dengan iman. Tapi nak sebutkan bahawa orang yang mana berfikiran secara logik pun, kalau orang sebutkan orang tu adalah orang yang al-amin, orang yang tak pernah berdusta, sebut akan adanya hari kebangkitan. Kalau dia tak mempercayai pun, paling kurang dari sudut logik akalnya, kalau benda tu betul lah akan berlaku, maka baik aku buat baik. Tapi disebabkan kekufuran itu tadi, mereka menafikan dan mereka tidak bersedia akan adanya hari kebangkitan. Maksud kenapa disebutkan malaikat maut untuk meningkatkan rasa takut. Malaikat maut disebutkan dengan ancaman bahawa setiap mereka telah pun diwakilkan. Bahkan Allah kata yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Bila kita kata wakil ni maksudnya apa? Wakil dari kita, maknanya setiap daripada kita dah ada malaikat maut yang mana Allah Subhanahu Wa Taala tugaskan. Jadi nak meningkatkan rasa takut bahawa setiap mereka telah pun diwakilkan malaikat yang bersedia untuk mencabut nyawa pada bila-bila masa. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ini jadikan kita daripada salah seorang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma khtim alaina husnul khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Insyaallah. Baik. Jadi selain daripada membatalkan kejahilan mereka bahawa maut itu di tangan Allah, apabila dia menghidupkan, dia juga mematikan semuanya atas izinnya yang diperintahkan malaikat untuk melaksanakan. Jadi maknanya bukan sekadar Allah Subhanahu Wa Taala mampu, tapi Allah Subhanahu Wa Taala juga boleh mengarahkan malaikatnya untuk melakukan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala boleh lakukan. Di ibarat raja, dia mampu buat sesuatu benda tu, tapi bagi dia benda tu adalah benda yang kecil je. Jadi dia suruh orang suruhan dia buat. Ya Allah Subhanahu Wa Taala mampu sangat, maknanya dia suruh nak mematikan manusia ni, tapi Allah Subhanahu Wa Taala suruh malaikat maut nak menunjukkan pada benda tu tak ada apa bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Walillahil masalil a'la. Baik. Summa ila rabbikum turja'un. Jadi isyarat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak sekali leka akan perbuatan kamu. Kerana bila sampai ajal pasti kamu akan dimatikan, tidak diawalkan dan tidak diakhirkan. Kerana bila sampai waktunya maka manusia itu akan kembali. La yastakhiruna sa'ah wala la yasta'jilun wala yastakhiruna sa'ah, kan? Ya, ini tidak dipercepatkan dan juga tidak dilambatkan. Baik. Summa ila rabbikum turja'un.
Didahulukan perkataan ila rabbikum berbanding pembuatnya iaitu turja'un. Ini dalam Quran ini. Satu lagi, mungkin satu benda yang membantu kefahaman ataupun tadabbur yang lebih mendalam adalah kita melihat susunan ayat. Kalau tengok dari sudut bahasa Arab biasanya summa turja'una ila rabbikum. Kenapa? Kerana perlu sebutkan perbuatan asal ayat kan. Perbuatan ataupun pembuat perbuatan dan kemudiannya apa yang dibuat. Tapi yang ini disebutkan apa yang dibuat dan juga disebutkan pembuat dan perbuatan. Kita balik. Sepatutnya ayat summa turja'una ila rabbikum. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebut summa ila rabbikum turja'un. Supaya apa? Untuk memberi makna pengkhususan. Bahawa tidak ada tempat kembali melainkan kembalinya manusia itu selepas daripada kematian. Kamu meyakini kematian akan berlaku, tapi tak meyakini akan adanya hari kebangkitan. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut kematian itu benar berlaku dan kebangkitan itu juga benar berlaku dan tidak ada kebangkitan melainkan balhum biliqa'i rabbihim. Melainkan kematian maknanya kebangkitan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kepada selainnya tempat kembali pada hari kiamat. Dan ayat ini juga menegaskan ayat sebelumnya iaitu bahawa manusia itu pasti akan bertemu dengan Allah. Summa ila rabbikum turja'un, jawab kepada balhum biliqa'i rabbihim kafirun, yang menjadi kemuncak pengingkaran mereka selepas mereka mendustakan hari bangkitan. Baik. Kemudian pada ayat 12 hingga ayat 14 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka-mereka yang mana telah pun berada selepas daripada kematian. Allah sebutkan tentang benda yang akan datang, terbawa pada hal yang akan ada sekarang. Iaitu kerana kita faham dari sudut ilmu Allah Subhanahu wa taala ini tidak terikat dengan masa. Allah dah tahu dah apa yang berlaku di hadapan. Pada hari akhirat ni berlaku macam mana. Maka Allah bawa situasi itu dalam ayat ini supaya manusia ni ambil peringatan. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut ayat yang ke-11, ayat yang sangat maknanya menggurunkan kita, iaitu ketika mana seorang itu walau tara idzil mujrimuna kisu usihim rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna, iaitu dan sungguh ngeri sekiranya engkau melihat ketika mana orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhan mereka. Ini dalam keadaan malu dan hina sambil merayu. Wahai Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar dengan sejelas-jelasnya akan segala yang kami ingkari dahulu. Maka kembalikanlah kami ke dunia supaya kami mengerjakan amal-amal yang baik. Sesungguhnya kami sekarang telah yakin. Innamu. Baik. Ayat ini adalah menceritakan tentang keadaan orang musyrikin ketika mana mereka telah menyaksikan secara langsung hari kebangkitan dan hisab pada hari kiamat. Ini cerita akan datang. Sekarang ni pun maknanya orang yang telah meninggal mati, orang musyrikin yang telah mati belum maknanya dibangkitkan dan dihisabkan. Tapi Allah bawa cerita itu untuk maknanya ingatkan kepada manusia dan juga kepada kita lah. Baik. Kita tengok tafsiran umum ayat ini. Ini sekiranya kamu Rasulullah SAW menyaksikan ketika mana musyrikin itu menghadap Tuhan. Ini soalannya ayat ini khitab pada Nabi. Maknanya sasarannya pada Nabi. Allah cakap pada Nabi, wahai Rasulullah, maknanya mereka mendustakan kamu, mendustakan risalah. Risalah yang kamu bawa antaranya tentang tauhid pada Allah, tentang akan benarnya hari kebangkitan. Sekiranya kamu Rasulullah menyaksikan yakni pada masa yang akan datang nanti. Ini ketika mana musyrikin itu menghadap Tuhan mereka dengan rasa malu dan hina, maka kamu akan dapati keadaan menghairankan. Mereka berkata, ya Tuhan kami, sekiranya kami mahu mendengar firman-Mu dan mematuhi perintah-Mu, kami telah saksikan sendiri kejadian hasyar, kebangkitan, dan kami telah mengakui
kebenaran apa yang diberitakan oleh para rasul. Justru itu kembalikanlah kami ke dunia, niscaya akan mengerjakan apa yang kau redai. Mereka juga mencerca dan menyalahkan diri mereka sendiri dalam ayat surah Al-Mulk. Seperti mana dalam ayat, dan mereka berkata, kalaulah kami dahulu mendengar dan memahami sebagai orang yang mencari kebenaran, tentulah kami tidak termasuk dalam kalangan ahli neraka. Ayat yang ke-10 surah Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala sebut surah Al-Mulk, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu. Kalaulah sebelumnya kami dengar dan kami fikirkan. Allah sebut nasma'u aw na'qilu. Kami dengar, tapi bukan sekadar dengar, tapi kami memikirkan tentang ada kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Ma kunna fi ashabis sa'ir. Sudah tentulah kami tidak termasuk dalam kalangan orang ahli neraka. Jadi Allah Subhanahu wa taala tahu seandainya dikembalikan manusia ke dunia. Baik. Ayat ini tadi dia berakhir dengan mengatakan rayuan orang mujrim, dengan menyebutkan bahawa kami dah lihat, kami dah dengar dah. Balikkanlah kami ke dunia ni. Sebab apa? Sebab kami dah yakin inna mungkinun. Kami nak beramal soleh. Tapi Allah kata dalam surah Al-An'am ayat 28, Allah tahu kalau seandainya dikembalikan mereka ke dunia sekalipun, niscaya mereka tidak akan beriman. Dan kalau kamu kembalikan mereka ke dunia sekalipun, dalam surah Al-An'am, tentulah mereka akan mengulangi lagi apa yang mereka dilarang dari melakukannya. Dan sesungguhnya mereka adalah tetap pendusta. Jadi menunjukkan bahawa mereka beriman, bukan beriman, mereka yakin pada waktu itu. Tapi setelah mana mereka melihat, Allah kata benda itu tidak akan terjadi, iaitu mereka dikembalikan ke dunia, kerana kalau dikembalikan ke dunia pun mereka tetap tidak akan baik. Okay. Allah Subhanahu wa taala sebut walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Ini perbuatan melihat di sini boleh jadi merujuk kepada Nabi. Walau tara, yani jika engkau melihat orang-orang yang mujrim itu, maknanya engkau, ini menunjuk kepada Nabi sebagai bentuk mengubati baginda. Jadi nak sebutkan pada Nabi, nanti kamu akan melihat walau tara. Ini datang dengan bentuk apa ni, akan datang. Tara ni menunjukkan kepada mustaqbal, kepada present tense, fi'il mudhari'. Kamu akan melihat nanti. Sebab apa? Sebab Nabi SAW didustakan. Jadi orang yang mana dinafikan ataupun didustakan ni memang sedih. Kita pun sendiri sedih. Nabi SAW juga. Jadi ia sebagai bentuk ujukan kepada Nabi SAW. Tak apa mereka dustakan, nanti kau tengoklah apa yang jadi. Lebih kurang itulah maksudnya. Ini kepada sesiapa sahaja. Yang kedua maknanya, yang pertama tadi maknanya dia merujuk kepada Nabi. Walau tara, yang ini menunjukkan kepada engkau, Muhammad. Dan dia juga boleh merujuk kepada sesiapa sahaja. Dia ini tak menunjukkan kepada renungan. Macam Allah Subhanahu Wa Taala sebut alam tara kaifa. Tidakkah engkau melihat apa ni, alam tara kaifa, ini kita engkau melihat apa yang Allah Subhanahu Wa Taala lakukan kepada ashabul fil. Allah sebut ayat itu kepada Nabi, sedangkan peristiwa maknanya gajah, tentera bergajah itu adalah sebelum daripada kelahiran Nabi SAW. Ini tara ini tak semestinya melihat dengan mata, tapi melihat dengan memikirkan, renungkan. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut sasaran, maknanya Allah bercakap dengan Nabi SAW, dan boleh jadi Allah Subhanahu Wa Taala juga bercakap dengan kita. Ini sesiapa sahaja. Walaupun memang kita tak melihat peristiwa itu berlaku, tetapi maknanya renungkanlah. Walau tara idzil mujrimuna. Baik. Kenapa perkataan mujrim? Sedangkan sebelum ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut balhum biliqa'i rabbihim kafirun.
kafir. Kenapa Allah tak kata walau tara idzil kafiruna nakisun? Kenapa mujrim? Baik. Bila kita sebutkan mujrim, jarama, jaraim ataupun jaraim, dia menunjukkan jenayah. Orang yang buat jenayah. Orang yang buat jenayah. Jadi orang yang buat jenayah ni, apa yang akan berlaku pada dia? Sebab apa dia katakan orang yang itu bersalah kalau dalam mahkamah kan? Kenapa orang itu disebutkan bersalah? Kerana ia terbukti bersalah. Kadang-kadang orang yang mana dia dipersalahkan tapi dia tak salah. Baik. Jadi bila disebutkan mujrimun dalam Quran, membawa maksud orang yang melakukan kesalahan kufur yang besar yang terkeluar daripada agama dan mereka ini kekal di dalam neraka. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut innal mujrimina fi azabi jahannam khalidun. Mereka berada dalam kekal dalam neraka. Sebab apa? Sebab mujrim ni orang yang melakukan jenayah. Apa jenayah yang mereka lakukan? Iaitu berterusan berada di dalam kufuran. Ini kufur ini dia sama ada mereka dalam membawa maksud yang negatif dari sudut mereka bila mana mendengar tu mereka menolak, tapi bila mana berterusan menolak kebenaran, maka itu adalah sifat seorang yang melakukan jenayah. Jenayah. Macam contoh kalau seorang hakim, seorang hakim, ketika mana dia menghakimi orang si A dan si B, ini dia mendengar hujah si A ni kuat lah, dan hujah si B ni tak kuat, dan nampak maknanya si B ni salah. Tapi dia hakim itu masih lagi ada tendensi untuk mengatakan bahawa si A ni tetap salah. Sebab mungkin si B ni sogok dia dan sebagainya. Maka itu adalah jenayah. Kerana apa? Kerana dia ada dengar dah apa hujah-hujah si A ni, sepatutnya maknanya dia memihak kepada si A, bukan si B. Tapi sebab apa dia memihak kepada si A? Sebab ada contohnya ada rasuah ke daripada B. Maka itu adalah jenayah. Kita nak mudah faham kan? Jadi bila Allah Subhanahu wa taala sebutkan mujrimun, asalnya mereka kafirun. Kafir, mereka mengingkari. Tapi disebabkan berterusan mengingkari tersebut, maka ia adalah merupakan satu jenayah. Disebabkan berterusan mengingkari, berterusan berada dalam kekufuran, maka Allah Subhanahu wa taala pun mengazab mereka berterusan ataupun kekal di dalam neraka. Baik. Orang yang bersalah apabila terbukti bersalah, maka akan berasa malu dan hina lalu menundukkan kepalanya. Kan? Nakisuru sihim. Kan? Orang yang rasa bersalah, orang yang bersalah dan terbukti bersalah, dia akan rasa malu. Dan kalau dia rasa maknanya dia dah tak mampu. Ada juga orang yang mana bersalah dan terbukti bersalah tapi dia tak rasa malu. Sebab apa? Sebab bagi dia tak ada apa kalau dia didenda ke, bagi dia tak ada masalah kalau denda duit sebab dia orang kaya. Tapi bila mana berlaku di situasinya di akhirat, dalam keadaan manusia tu tak boleh nak buat apa dah, maka pada waktu tu ketika mana terbukti bersalah dan tak mampu untuk berbuat apa, maknanya tertunduk rasa malu dan hina. Nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, yani di hadapan Tuhan, kerana tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan pertolongan kerana tidak mampu untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga boleh juga memberi maksud di sisi. Inda ni maknanya di hadapan, ataupun juga membawa maksud di sisi, menunjukkan perasaan malu yang teramat sangat. Kan kalau anak-anak kita kan, budak kalau dia malu kan, dia buat apa? Dia duduk kat tepi ibu bapa dia kan. Dia duduk sebab dia malu. Dia menunjukkan bahawa perasaan malu yang teramat sangat kerana mujrim itu berada di sisi Rabb-nya, iaitu Tuhan yang membimbing, memelihara dan memenuhi keinginannya. Rasa malu sangat dengan Allah Subhanahu wa taala kerana Allah dah memenuhi keinginannya di dunia. Allah dah memeliharanya. Kataan Rabb itu, Allah yang membimbingnya, tetapi maknanya dia masih lagi tetap kan kekufuran. Ada ulama yang mengatakan maknanya mujrim ini juga merujuk kepada orang yang melakukan jenayah kepada manusia. Maknanya dia bukan sekadar mengingkari arahan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia juga melakukan jenayah-jenayah kepada manusia.
Dan dalam bentuk konteks ayat ini, apa jenayah pada manusia? Jenayah pada Nabi. Mendustakan Nabi. Maka sebab itu disebutkan sebagai mujrim. Baik. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna. Dalam ayat ini dihazafkan perkataan mereka berkata. Okey. Tengok ayat ini Allah Subhanahu wa taala tak sebut walau tara idzil mujrimuna nakisu. Setelah mana orang mujrimun itu mereka melihat, jika tundukkan pandangan mata mereka, tundukkan pandangan mereka sebab rasa malu dan hina, Allah tak kata qalu rabbana absarna. Tak, sebagaimana mereka mendustakan di dunia dulu, Allah kata am yaqulu naftara wa qalu a iza dalalna. Tapi dalam ayat ni Allah tak sebut wa qalu rabbana absarna. Tak. Walaupun memang perkataan mereka rabbana absarna, sebab kami dah lihat, kami dah dengar. Itu perkataan mereka, tapi Allah tak sebutkan. Ini menunjukkan rasa malu mereka kerana orang yang malu tidak akan berkata-kata. Soalan mana mereka malu, keinginan Rabbana absarna wa sami'na itu mereka tak sebut, tapi Allah tahu keinginan mereka. Mereka tak mampu pun nak mengucapkan wahai Tuhan kami dah lihat, kami dah ni, balikkan. Tapi perasaan mereka tu Allah tahu. Dan Allah keluarkan dalam bentuk ayat yang menunjukkan bahawa inilah kehendak mereka pada ketika itu. Rabbana absarna wa sami'na farji'na. Dan kita tengok apabila adanya bentuk pengharapan, dan kenapa persoalannya? Kalau neraka kan, dalam hadis Nabi SAW sebut bahawa neraka ni ada pintu-pintu. Kenapa ada pintu? Kenapa ada pintu? Kalau seorang yang duduk dalam tempat siksaan, kan, yang ini dia dimasukkan contoh dalam satu ruang yang besar kan, yang ini masuk ditutup bahagian atas, tak ada pintu, kan nampak lagi teruk dia punya siksaan, betul tak? Tapi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebut neraka ni ada pintu? Sebab nak melahirkan rasa ada pengharapan bahawa ada pintu, maknanya boleh keluar. Tengah seksa teruk ni, ada pintu maknanya boleh keluar. Tapi bila mana pergi nak dekat dengan pintu, pintu tertutup. Apa perasaan? Duduk dalam tu. Yang ini dalam keadaan tersiksa. Ini nak menimbulkan ada rasa harapan, tapi dalam keadaan harapan itu tak akan dipenuhi. Itu lagi sakit. Jadi sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut mereka ini sebenarnya tak mampu nak berkata-kata pun. Tapi perasaan mereka itu Allah hadirkan dalam bentuk kata-kata, seolah mana mereka berkata, oh kami dah nampak, kami dah dengar, arji'na na'mal salihan. Apa keinginan mereka, harapan mereka itu apa? Na'mal salihan inna. Baik. Kalau sebelum ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat yang ke-9, wa ja'ala lakumus sam'a wal absar. Allah mendahulukan pendengaran berbanding penglihatan. Tapi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut Rabbana absarna wa sami'na. Dahulukan penglihatan berbanding pendengaran. Jadi didahulukan penglihatan kerana pada hari itu mereka lihat sendiri. Dia tak dengar-dengar dah. Hari itu adalah hari untuk melihat. Kalau di dunia ni dengar kan, berita kan, berita tentang hari kiamat kita pun dengar, maknanya daripada ayat Quran, kita tak tengok sendiri. Tapi pada hari itu adalah hari melihat. Kan bila Aisyah tanya kepada Nabi SAW kan, jadi manusia, Nabi SAW sebut manusia ketika mana dibangkitkan kan, dalam keadaan telanjang kan. Jadi Aisyah tanya, takkan orang tak tengok sebelah kan? Pada waktu tu apa yang berlaku, Nabi kata semua orang kat tengok amalan sendiri. Dia tak fikir dah, tak dengar dah orang lain kata apa. Sebab apa? Sebab dia tengok amalan sendiri. Sebab apa? Rabbana absarna. Tengok dulu. Telinga tu dah dia tak tangkap lah apa yang berlaku sekelilingnya, buat tak heran. Sebab apa? Semua masing-masing di atas, maknanya amalan yang dilakukan oleh masing-masing. Sebab itu didahulukan penglihatan. Sebab dah nampak sendiri. Ainul yakin lah dalam bahasa kita, ainul yakin. Kerana pada hari itu mereka lihat sendiri kedahsyatan kiamat dan azab. Maka barulah mereka memperakui apa yang mereka pernah dengar, tetapi mereka tidak mempedulikan, iaitulah peringatan usul. Jadi saya rasa mungkin ayat ini saya akan ulang balik nanti supaya sekarang ini
Ya, setengah lah. Sebab senang mungkin agak panjang nak sebutkan. Jadi kesimpulan pada ayat yang ke-11 ni, mana kata telah hadir rasa kekesalan disebabkan penafian mereka pada ayat yang ke-10 tadi, dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang bantahan kepada mereka masih lagi tetap berada walaupun dibantah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu menunjukkan mereka ini adalah orang yang melakukan mujrimin. Dan maknanya jika mana mereka berada kekal di dalam itu, maka berhaklah Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan orang yang mujrim berada kekal di dalam, kerana mereka juga kekal di dalam kufuran. Jadi mudah-mudahan kita sebutkan banyak perkara, iaitu menunjukkan Allah ala Islam. Ini Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan kita dengan din agama Islam ini, dan juga moga Allah Subhanahu Wa Taala matikan kita pada kematian yang absolut. Okay. Kesian sambung tentang Assalamualaikum warahmatullahi